Baiklah, tanpa melengah masa, tuan-tuan dan puan-puan, webinar ini akan diteruskan lagi dengan sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh DSP Puan Lai Meleng, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Sabah. Baiklah, tuan-puan semua, sementara menunggu penceramah yang seterusnya. Minta maaf tuan, saya sudah nampak saya punya slide ni. Okay. Yang control slide ni dari pihak tuan ke saya? Pihak Intan. Okay, boleh next slide. Okay, jadi saya punya ceramah pagi ini ada berkenaan dengan jenayah cyber. So saya akan menjelaskan tentang modus operandi jenayah cyber, apa trend terkini jenayah cyber, statistik jenayah cyber di negeri Sabah serta saranan dan nasihatlah. Next. Okay, berikut adalah modus operandi jenayah cyber yang sering kita dengar berlaku lah. Nombor satu, penipuan panggilan ataupun dikenali sebagai Macau scam. Kedua, penipuan jual beli atas talian, love scam ataupun parcel scam, penipuan SMS ataupun kita cabutan petua, peraduan. Yang kelima, pinjaman tidak wujud. Keenam, pelaburan tidak wujud. Dan yang ketujuh, tipu tag ataupun tipu OTP. Next. Untuk Macau scam, dia punya modus operandi biasanya suspek akan menyamar sebagai pegawai bank ataupun pegawai kerajaan ataupun pihak berkuasa lah. Cara dia orang, suspek akan cuba menakut-nakutkan mangsa dengan pelbagai cara sehingga mangsa keliru dan terpedaya untuk memindahkan wang ke akaun yang diminta. Mereka ni suka cerita mereka pelbagai situasi seperti mangsa ada terlibat dengan penyeludupan, aktiviti wang haram, tunggakan cukai dan lain-lain lah. Satu contoh yang sering kita dengar yang mangsa buat laporan polis di mana mereka dihubungi oleh suspek yang mengakui mereka ada daripada lembaga hasil dalam negeri, memaklumkan bahawa nama mangsa telah digunakan untuk mendaftar satu syarikat dan syarikat tersebut masih lagi tertunggak cukai yang belum dibayar. So mereka suspek sering akan mengarahkan mangsa untuk memasukkan duit ke dalam akaun yang diberi untuk membantu dalam siasatan. Nah, selepas itu dia orang akan mengambil duit mangsa dan mangsa selepas sedar bahawa ditipu akan membuat laporan polis lah. Another case lebih kurang adalah di mana mangsa akan dihubungi oleh suspek yang mengaku sebagai pegawai polis, di mana mereka mengatakan bahawa mangsa terlibat dengan kes-kes macam traffic, langgar kemalangan maut yang berlaku di negeri lain dan mengarahkan mangsa untuk ke IPK kontijen yang jauh daripada alamat rumah tinggal mangsa. Oleh sebab takut, mangsa biasanya akan tanyalah macam mana nak solve benda tu. Contohnya kalau kita sekarang berada di Sabah, dia akan cakap kita terlibat dengan kes kemalangan maut di negeri Penang. So diarahkan untuk hadir diri di kontijen Pulau Pinang untuk membantu siasatan. So bila mangsa dengar begitu, takut, mereka pun akan tanya macam mana nak selesaikan problem tu, dan suspek dari sana lah dia akan cuba bagi tahu untuk membantu dalam siasatan akan kena memberikan butil-butil peribadi seperti account bank, online punya tag nombor semua tu, dan akan mencuri duit mangsa. Okay, next. Ini adalah contoh liputan surat khabar berkenaan dengan Macau scam. Kita boleh tengok dari sana yang back tadi tu Macau scam back. Ini adalah di mana seorang perempuan Malaysian woman ditipu sebanyak
Okey, ini Macau scam di mana pengurus agensi pembankan hilang sebanyak 1.9 juta. Dia berusaha 50 tahun bekerja di sebuah agensi pembankan, telah kerugian 1.9 juta selepas menjadi pangsa penipuan kepada Macau scam. Nah, untuk liputan akhbar Sinar Harian pun ada menunjuk bertarikh 27 Oktober 2020, seorang doktor pun boleh kena tipu sebanyak 20,000. Next. Untuk liputan akhbar yang The Straits Times yang ini liputan daripada Singapura, so menunjukkan seorang perempuan ditipu 1.3 million Singapore dollars berikut kerana terpedaya dengan phone scam ataupun Macau scam lah. Okay, next. Okay, kita pihak polis pun ada memberi reminder di dalam media sosial, contohnya surat khabar pun kita ada selalu memberi nasihat dan reminder kepada orang awam bahawa untuk sebarang urusan kerajaan kita tidak akan melalui telefon. Biasanya kalau kita diperlukan untuk membantu siasatan ke atau apa-apa, kita haruslah hadir diri di agensi kerajaan tersebut seperti balai polis dan mahkamah. Jadi jangan percaya sekiranya ada mana-mana individu yang menghubungi kita, maklumkan ada urusan yang kita boleh settle melalui panggilan telefon saja. Sekiranya kita ada terima panggilan telefon yang sebegini, adalah dinasihatkan untuk mendapatkan detail-detail yang dia nak bagi tu, lepas tu bagi tahu balik dengan pemanggil bahawa kita akan rujuk semula di balai polis yang berdekatan ataupun agensi kerajaan yang berdekatan. Contohnya kalau dia bagi tahu dia adalah daripada lembaga hasil dalam negeri, kita just ambil bukti-bukti yang dia bagi tahu yang kita ni terlibat dalam kes apa, and then kita just bagi tahu kita akan hubungi semula. So kita boleh, selepas tu kita boleh bagi agensi kerajaan tersebut, iaitu lembaga hasil dalam negeri, dan semak adakah betul nama kita, IC number kita terlibat dengan apa-apa kes yang perlu disiasat. Okay, next. Next. Okay, modus operandi yang kedua yang biasa kita dengar adalah penipuan jual beli atas talian, di mana jual beli atas talian adalah satu tawaran barangan yang dijual oleh seseorang yang berniat jahat yang diiklankan di dalam medium atas talian. Kebiasaannya barangan yang dijual adalah harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran. Walaupun barangan tersebut diiklankan melalui platform yang sah, biasanya suspek akan meminta untuk berurusan secara peribadi melalui telefon. Nah, jadi di sini saya nak nasihatkan bahawa sekiranya kita nak buat apa-apa online purchasing yang nak beli melalui online, kita harus selidik dulu. Kalau barang yang terlalu murah yang ditawarkan, kebiasaannya ada some problemnya lah. And then kami pihak polis nak nasihat juga, sekiranya kita ada membuat apa-apa pembelian online, seharusnya kita berurusan dengan platform itu sendiri, contohnya macam Shopee ataupun Lazada. Saya bukan nak promote Shopee ke Lazada ke apa-apa, tapi sekiranya kita berurusan melalui platform yang berdaftar begini, kalau ada apa-apa masalah kita boleh merujuk balik dengan Shopee ataupun Lazada untuk refund balik lah. Sekiranya di semasa kita berurusan di platform begitu, kita juga harus pilih untuk membuat pembayaran kepada Shopee ataupun Lazada ataupun Amazon terus. Jangan sesekali membuat pembayaran kepada penjual ke dalam akaun penjual ataupun berurusan dengan penjual di luar daripada platform. Sebab kalau apa-apa barang yang kita beli yang kalau tidak mengikut spesifikasi yang kita beli ataupun apa-apa masalah dalam pembelian tersebut, kita tidak boleh membuat tuntutan semula dengan Shopee. Tetapi sekiranya kita buat pembayaran terus kepada akaun Shopee, kalau barang yang kita terima tidak seperti mana yang kita order, kita boleh buat complain, and then Shopee akan cuba untuk tuntut balik apa yang sepatutnya untuk pihak kita lah. Okay, next. Okay.
Modus operandi jenayah cyber yang ketiga yang saya nak jelaskan di sini adalah love scam ataupun sometimes dia akan melibatkan puzzle scam juga. So jenayah penipuan ini sering menyasarkan mereka yang dalam kesunyian dan memerlukan perhatian dengan memberikan kata-kata manis untuk memikat mangsa, kemudiannya meminta bantuan untuk memasukkan wang kepada mereka lah. Another thing, kalau love scam tu, kalau modus operandi adalah suspek dia akan memperkenalkan diri untuk menjadi rakan kepada mangsa. So selepas jadi kawan lebih kurang dalam seminggu selepas tu, mereka akan berikan kata-kata manis untuk menipu mangsa, untuk menyalurkan duit kepada mereka. Kadang-kadang mereka akan membagi story yang kesian di mana mereka mempunyai dapat penyakit yang memerlukan duit untuk membuat operation ke apa. Jadi mereka akan arahkan minta bantuan daripada mangsa untuk salurkan duit lah, ataupun mereka akan bantu membagi tahu bahawa mereka mempunyai satu offer untuk membuat satu perniagaan, tetapi kekurangan sumber kewangan sebanyak satu amount dan mereka akan cuba minta duit daripada mangsa lah. Another type of love scam yang mangsa sering tertipu adalah di mana selepas berkenalan dengan suspek, suspek akan maklum kepada mangsa bahawa dia akan menghantar hadiah sebagai menghargai persahabatan baru tersebut atau menghargai hubungan mereka. So suspek akan maklum bahawa dia akan hantar duit, hantar seperti jam tangan, telefon, benda-benda yang mahal lah. So mereka maklum parcel tu telah dihantar kepada mangsa. Tak lama kemudian mangsa akan terima panggilan daripada orang yang mengaku daripada courier service, ataupun daripada immigration, ataupun dari custom. Pos laju pun ada. So kalau dari courier service, mereka akan minta duit macam duit insurance, duit daripada cukai, untuk melepaskan supaya parcel tu boleh dihantar kepada mangsa. Kalau mereka mengaku daripada custom, biasanya dia akan bagi tahu ada jumpa di dalam parcel tu, kotak dalam ada IC mangsa bersama nama mangsa, bukan IC nama dan kad perjalanan mangsa bersama dengan kad ATM mangsa lain. So mereka akan tuduh bahawa mangsa ni terlibat dalam kes pengedaran wang haram ke. So dia akan diminta untuk membantu siasatan, dan suspek biasanya akan bagi account number kepada mereka untuk dimasukkan untuk membantu siasatan, dan tidak lama kemudian akan dapati bahawa duit dalam account tersebut pun semua dikeluarkan oleh suspek. Ataupun kalau mereka akan mengaku mereka adalah daripada pos laju, so dia akan suruh mangsa untuk bagi yang cukai insurance, cukai untuk masuk penghantaran dan everything lah. So untuk kadang-kadang kalau mangsa tidak mau mempedulikan panggilan begini, suspek akan mengugut mangsa bahawa mangsa sekarang ni terlibat dalam kes pengubalan wang haram. So suspek akan menakut-nakutkan mangsa sehingga mangsa mendedahkan butiran akaun serta tag kepada suspek, yang selepas kemudian tu suspek akan mengeluarkan duit mangsa daripada akaunnya lah. So untuk modus operandi ni, suspek sering menjanjikan berbagai ganjaran seperti nak berjanji untuk berkahwin dengan mangsa atau memberikan hadiah yang lumayan lah. Yang di sini menhantar hadiah kepada mangsa, dan mangsa dengan dihubungi oleh courier service ataupun penguatkuasa untuk membuat bayaran seperti contoh kes-kes yang tadi saya briefkan. Okay, next. Ini adalah signs of scam. Kalau kawan yang kita kenali melalui medsos ni, kalau dah baru berhubung dalam 2-3 hari dah mula memberitahu bahawa
membagi bibit ayat-ayat cinta dengan kita, yang maklum yang membagi tahu dia sudah jatuh cinta dengan kita, ini biasanya adalah satu signs yang ini adalah skema. Yang lepas tu dalam masa yang sangat pendek mereka akan minta duit dengan cerita bahawa mereka memerlukan duit emergency, macam kalau diorang sakit untuk hospital bill ataupun untuk datang ke negara kita untuk berjumpa dengan mangsa. Sekiranya kawan yang kita kenali di medsos seperti Facebook ke, Instagram ke, ataupun mana-mana dating site yang dengan cepat ada sign-sign begini, nasihat adalah mangsa supaya orang awam supaya jangan terpedaya dengan cerita sebeginilah, sebab yang semua ni adalah salah satu sign yang dia merupakan skema. Next. Okay, ini adalah contoh WhatsApp yang saya dapat print out, macam mana suspek akan berbincang, perbualan suspek dengan mangsa, di mana dia akan minta duit untuk daripada mangsa lah. Tengok dari awal-awal dia akan bagi tahu dia menghargai dia, dan yang ini dia bagi tahu dia baru kenal saja, dia bagi tahu dia ada duit yang di negara kita sebanyak 200 million. So dia memerlukan seseorang yang dia boleh percaya untuk menuntut duit ini. Jadi kalau cerita-cerita begini adalah tidak munasabah langsung. So ini adalah telltale signs bahawa ini adalah satu sindiket yang sedang beroperasi lah. Next. Okay, so ini keratan akhbar berkenaan dengan sindiket love scam yang ditumpas oleh pihak polis lah. Tengok kebanyakan daripada dia punya ahli sindiket terdiri pada, kalau untuk love scam dia ada kebanyakan ahli sindiket terdiri pada orang Afrika, tetapi mereka juga dibantu oleh orang-orang tempatan seperti girlfriend mereka, sama ada menggunakan akaun ataupun tempat mereka tinggal ataupun untuk berkahwin supaya mereka boleh stay lebih masa di Malaysia. Next. Okay, ini adalah keratan apa juga berkenaan dengan love scam juga, daripada macam mana diorang membuat tipu yang dibuat oleh sindiket-sindiket dalam love scam. Next. Next. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan semua juga, terdapat juga sekelompok khas kita panggil yang digunakan untuk melatih penipu-penipu, di mana ahli sindiket ini akan berkaitan dengan keratan akhbar yang sebentar tadi itu, di mana ahli sindiket akan diberi pengajaran macam mana untuk membuat penipuan online lah. Okay. Yang next modus operandi untuk jenayah scam cyber adalah penipuan SMS ataupun penipuan cabutan petua ataupun penipuan memenangi peraduan. Nah, apa itu penipuan SMS? SMS yang dikirim daripada nombor yang tidak dikenali untuk mempromosi perniagaan ataupun perkhidmatan langganan ataupun menawarkan hadiah dan cutian yang percuma ataupun dia maklum kita memenangi cabutan petua. Sekiranya kita mendapat SMS yang sebegini, adalah dinasihatkan untuk membaca dengan betul-betul SMS tersebut sebelum memberikan persetujuan untuk menerima perkhidmatan yang ditawarkan. Dan jangan klik sebarang pesan dalam SMS yang diterima. Jangan melanggang sebarang perkhidmatan daripada SMS yang mencurigakan juga. Next.
Next adalah slide saya yang berkenaan dengan tawaran penipuan SMS, cabutan bertuah. Yang ini adalah kononnya SIM card telefon kita telah memenangi duit sebab terlibat dengan cabutan bertuah ulang tahun MyDigi, di mana semua ni adalah scam. Tengok boleh nombor yang diterima pun tahu yang nombor ini dihantar, SMS ini dihantar daripada luar negara. Sekiranya kita dah terima SMS sebegini, just ignore it, delete it daripada kita phone dan jangan sekali-sekali klik dalam SMS tersebut. Next. Ini adalah skema yang berkenaan dengan Apple memberi iPhone 6 yang free punya, di mana ini adalah disahkan merupakan satu scam. Next. Okay. Untuk modus operandi yang seterusnya adalah berkenaan dengan pinjaman tidak wujud. Apa tu pinjaman tidak wujud? Pinjaman tidak wujud adalah satu tawaran pinjaman wang yang biasanya dia akan memberikan kaedah faedah yang sangat rendah, dan kebiasaannya pinjaman tidak wujud ni berlaku secara atas talian. Dia bersyarat sangat longgar, di mana tidak memerlukan banyak dokumen. Siapa-siapa yang blacklist pun boleh mohon, orang yang bergaji rendah pun boleh mohon, dan tidak perlu apa-apa guarantor ataupun dokumen sokongan seperti gaji kita. So kalau kita betul-betul perlu membuat pinjaman wang, adalah dinasihatkan supaya membuat pinjaman melalui agensi pembankan yang berdaftar seperti bank-bank komersial yang ada di dalam negara kita lah. Okay, next. Okay, the next model operandi adalah pelaburan tidak wujud. Sering juga kita terima laporan polis daripada mangsa yang memberitahu telah ditipu oleh suspek dalam pelaburan yang tidak wujud. Ada dua jenis pelaburan yang tidak wujud di sini, iaitu satu fizikal ataupun kedua adalah melalui elektronik. Untuk fizikal, pelaburan tidak wujud biasanya dia orang akan maklum bahawa contohnya fizikal tanaman, binatang ternakan, hartanah ataupun emas, perak. Kalau untuk saya sendiri pernah mengalami menerima panggilan telefon daripada suspek mengaku daripada jabatan di Putrajaya, jabatan apa saya sudah lupa. Dia memaklumkan bahawa nama saya telah terpilih untuk mengikuti satu pelaburan, dan di mana saya tidak perlu memberikan sebarang modal, dan mereka akan bagi saya modal sebanyak 200,000 untuk menanam kurma di Malaysia. So untuk saya memasuki untuk mendapat dana 200,000 tersebut, saya kena berdaftar dengan jabatan tersebut lah. So selepas tu saya ignore dia punya panggilan sebab saya sudah memang syak bahawa ini merupakan satu panggilan daripada skema. Dari segi pelaburan tidak wujud elektronik, biasanya dia melibatkan mata wang, kripto ataupun saham dan forex yang tidak wujud. Lepas biasanya mangsa selepas tertarik dengan pelaburan yang diperkenalkan oleh suspek, selepas melabur wang dalam pelaburan tersebut, pada asalnya ada yang akan mendapat balik keuntungan seperti yang dijanji, tetapi lama keuntungan yang sikit saja biasanya dia orang akan dapat lah. Tetapi apabila mangsa melabur lagi banyak dalam pelaburan tersebut, keuntungan yang dijanjikan tu tidak akan dapat balik, dan wang yang dilaburkan oleh mangsa pun tidak dapat balik. Bila mangsa request untuk mengeluarkan balik kembali duit yang telah dilabur, mangsa bukan saja tidak diberikan balik kembali duitnya, malah mangsa akan diarahkan untuk memasukkan lebih duit untuk sebagai duit cagaran ataupun duit yuran untuk melepaskan keuntungan ataupun wang modal yang telah dilabur oleh mangsa. Jadi sekiranya kita ada mendapat apa-apa tawaran
pelaburan sebegini, sama ada fizikal macam yang tadi saya cakap tu, untuk membuat untuk mendapatkan modal mentanam ataupun tawaran untuk melabur dalam wang kripto ataupun saham apa-apa, seharusnya dinasihatkan untuk membuat semakan terdahulu sebelum kita melabur lah. Okay, next. Seterusnya adalah scam yang sering kita dengar juga, yang iaitu tipu tech ataupun tipu OTP. So modus operandi bagi jenayah cyber ini, suspek akan message mangsa maklum bahawa tersalah daftar nombor telefon mangsa dan meminta nombor tag ataupun OTP yang dihantar kepada mangsa. Selepas mangsa percaya dengan cakap-cakap suspek, dia akan memberikan tag ataupun OTP kepada suspek lah. Suspek akan menggunakan tag ataupun OTP tersebut untuk membuat permintaan wang dari akaun mangsa ke akaun pihak ketiga. Sekiranya kita orang awam betul-betul ada menerima message sebegini daripada orang yang tidak dikenali, bagi tahu benda yang sebegini, dinasihatkan untuk jangan melayan mesej sebegini, sebab nombor tag tu kalau didaftar atas suspek mangsa, memang itu kepunyaannya kita saja, tiada istilah bahawa salah daftar nombor telefon. Sekiranya betul-betul salah daftar nombor telefon, saya sarankan supaya tuan-tuan puan-puan semua untuk maklum semula kepada suspek untuk ke bank yang berdekatan untuk mendaftar semula nombor telefon dia di sana. Jangan percaya, ada juga yang suspek akan membagi tahu bahawa dia memerlukan duit tersebut untuk kecemasan. Contohnya bini nak masuk hospital bersalin, jadi last minute dia nak transfer duit untuk pembayaran bil-bil tersebut. Jangan sesekali percaya dengan cerita yang dibuat oleh suspek. Sama ada kita jangan layan mesej yang begini, ataupun kita boleh mesej balik suruh dia berurusan dengan pihak bank saja. Kita tidak dapat membantu mereka dengan memberikan tag kita kepada mereka. Benda ni tidak boleh diguna pakai. Sekiranya nombor telefon kita adalah kepunyaan kita untuk akaun bank kita. Sekiranya kita menyalurkan tag kita kepada suspek, dia akan menggunakan peluang ini untuk mengeluarkan duit daripada akaun kita ke akaun dia lah. Okay, next. Ini adalah keratan akhbar menunjukkan berkenaan dengan banyak mangsa yang tertipu dengan sindiket tag. Jadi adalah dinasihatkan supaya jangan melayan apa-apa mesej yang memaklumkan tersalah guna nombor kita yang daftar nombor nombor telefon kita sebagai untuk menerima tag. Sekiranya betul-betul dapat, suruh diorang untuk berhubung dengan bank untuk urusan membetul balik nombor tag, nombor telefon mereka lah. Next. Okay. Untuk slide ni adalah berkenaan dengan modus operandi jenayah cyber yang terkini lah. Selain daripada modus operandi yang tadi saya sudah bincang, ini adalah yang terkini yang pihak polis ada terima laporan. Jadi untuk sesi ini sekarang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. The first yang pertama yang modus operandi yang terkini adalah cash on delivery. So, kalau sebelum ni bila kita buat pembelian online, saya pihak polis selalu menasihat untuk semak dahulu berkenaan dengan penjual tersebut, semak akaun ataupun pilih tengok dia punya review. Review maksudnya apa-apa komen daripada pembeli sebelum ni, ataupun untuk memilih menggunakan kaedah cash on delivery. So sindiket yang sekarang pun diorang pun bijak sudah. Bila dia tengok ramai yang suka pilih cash on delivery, mereka pun fikirkan come up with ideas macam mana untuk menipu
mangsa lah. So salah satu adalah cash on delivery, di mana pembeli membayar semasa menerima barang. Tetapi dalam untuk cash on delivery ni, dia ada dia punya keburukan juga, di mana kita hanya boleh membuka puzzle tersebut selepas kita membayar. So nak tak nak, memang ada delivery untuk kita bayar, selepas kita buka baru kita perasan yang barang yang kita order, kita beli tu tidak seperti yang dihantar kepada kita. Untuk yang ini contoh-contoh case adalah seperti pernah berlaku kepada kenalan saya, di mana dia dia beli jam tangan Garmin yang di dalam pasaran paling murah pun 1,500, tetapi dia nampak di FB untuk harga 279. So dia pun memandangkan cash on delivery ini mungkin betul punya dia. So dia pun tulis alamat dia, minta berurusan dengan penjual lah. So suspek telah menghantar barang jam tangan tersebut ke alamat kawan saya ni, yang kebetulan dia bagi alamat pejabat. So masa penghantaran tersebut kawan saya tiada di pejabat. So dia pun maklum dengan dia punya rakan kerja untuk bayar dahulu, nanti dia akan balik tengok. Selepas dia balik terima puzzle tersebut, buka tengok memang ada satu jam tangan yang dikirim oleh suspek, tetapi jam tangan tersebut tidak berfungsi langsung. Jam yang sudah rosak dan bukan jenama Garmin. So kalau kita pilih cash on delivery, kita pun jangan ingat untuk tengok semula review daripada pembeli yang lain, dan yang penting tengok dulu kalau web page tersebut, kita kena tengok juga berapa lama dia telah berurusan. Contohnya kalau dia dah berurusan 2-3 tahun, website tersebut pun agak selamat untuk digunakan. Tetapi kalau website dia baru saja ditubuhkan dalam 1-2 bulan, and then dia punya review yang bagus-bagus belaka tu pun kita harus berhati-hatilah, sebab review kadang-kadang pun boleh kita upah orang untuk bagi review. Kalau kita yang orang yang pembeli yang genuine, yang telah membeli, yang tulis bad review di sana, dia sindiket ini cepat, dia akan delete kita punya review. So apa-apa pembelian online, kita haruslah berhati-hati. And then contoh kalau semasa penghantaran kita menerima barang yang kita tempah tu, sekiranya kita order kasut, yang datang tu seharusnya mempunyai berat yang lebih kurang 1 pasang kasut lah. Sebab pernah juga kami terima laporan daripada mangsa yang memaklumkan telah membeli sepasang kasut, tetapi yang datang adalah kotak yang berisi surat khabar lama saja, tiada beratnya seperti sepasang kasut. So all this cash on delivery, walaupun dia adalah selamat, kita terima kita punya puzzle sebelum membuat bayaran, tetapi kita harus membuat semakan terlebih dahulu. Yang modus operandi terkini yang kedua adalah Macau scam, di mana tadi saya sudah membincangkan apa tu modus operandi Macau scam. Tetapi kali ini suspek yang terkini dia akan menyamar sebagai penguat kuasa dan mendakwa bahawa mangsa terlibat dalam kes penjualan COVID vaksin 19. So sekiranya betul-betul kita ada terima panggilan begini, just letak gagang saja, jangan layan panggilan sebeginilah. Okay. Yang ketiga modus operandi terkini adalah menyamar sebagai kawan. So mangsa biasanya akan dihubungi oleh suspek yang menyamar sebagai kawan yang lama, contohnya di sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang lama kita tak jumpa, dengan menggunakan nombor telefon yang baru dan untuk meminjam duit. Kadang-kadang diorang ada call juga. Selain daripada mereka message, biasanya adalah message lah, tetapi ada juga yang call. Sebab untuk kawan-kawan yang kita tak jumpa untuk 10 tahun lebih sudah, call kita, mungkin suara dia pun kita tak cam lah. Dia punya perbualan macam, hello, Lai,
kamu ingat saya lagi kah? Dulu kita satu sekolah di mana kan? So kita kadang-kadang pun macam saya kenal juga. Ya, kita akan jawab begini kan. So dari sana lah suspek akan cuba mendapat kita punya butil-butil, and then akan cuba meminjam duit dengan kita. Kalau yang jenis message ni sering berjaya punya lah. Taktik yang digunakan begini berjaya juga. Saya pun tidak faham kenapa ada mangsa yang boleh percaya dengan mesej-mesej begini. Mungkin melibatkan duit yang tak banyak ke, ataupun kepercayaan kepada kawan dia sangat tinggi. Sebab mesej yang biasanya dihantar, saya maklumkan bahawa tertinggal problem dengan akaun bank, jadi memerlukan wang yang cepat untuk membayar mungkin renovate rumah, ataupun untuk membayar kepada penjual online. Sekiranya kita terlepas masa tu, harga yang ditawar oleh pembelian online tu tak ada lagi. So mangsa yang percaya dia akan mengikut seperti mesej yang itulah untuk membuat pembayaran kepada akaun yang diberikan oleh suspek, dengan dia berfikiran bahawa yang dia tengah berurusan tu adalah kawan dia yang betul-betul yang memerlukan bantuan untuk membayar. So walaupun melibatkan duit yang tak banyak lah, kadang-kadang dalam 200, 300, 500, tetapi bila banyak mangsa membuat laporan, so sindiket ni berjaya juga untuk menipu duit yang banyak daripada mangsa-mangsa. So kalau kita ada terima apa-apa mesej daripada kawan-kawan yang tiba-tiba muncul untuk pinjam duit, kawan ataupun saudara mara juga, dengan menggunakan nombor telefon yang baru, jangan kita tengok saja profile picture dia. Kalau dia tengok akaun nombor menggunakan telefon yang baru, nasihatkan untuk menghubungi semula dengan kawan kita ataupun saudara kita. Betul ke kamu nak pinjam duit ni? Cuba call balik nombor yang baru dengan nombor lama yang ada dalam kita punya phone list. Kalau nombor yang baru, saya memang akan syak mereka tidak akan ambil panggilan tersebut. Kalau guna nombor lama, kita akan dapat tahu bahawa sama ada orang yang hantar kita mesej tu betul-betul rakan ataupun saudara yang memerlukan ke, ataupun adalah daripada sindiket. Next. Okay, yang keempat adalah tawaran kerja di laman belian online. So yang ini sebelum ni adalah biasalah, mangsa diberi tawaran untuk membuat tugasan seperti membeli like, kononnya nak untuk menaikkan rating satu web page, ataupun mangsa diberi tugasan untuk membuat pembelian satu web page dan seterusnya menerima balik commission. Alasan yang diberikan oleh sindiket pada masa tersebut adalah untuk menaikkan web page. Dia offer untuk sama ada pembelian online dan seterusnya akan dibayar balik bersama dengan commission. So biasanya laporan yang kita terima pada asal sekiranya mangsa mengikut arahan suspek untuk membuat pembelian, pada asalnya memang dia akan mendapat balik semula duitnya. Contoh dia diarahkan untuk membeli barangan bernilai RM50, dia akan mendapat keuntungan komisen lah, kira 10% itu RM5. So biasanya dia akan dapat balik RM55. Tetapi selepas mangsa membuat banyak pembelian dan meminta balik duit bersama dengan komisen, biasanya suspek tidak dapat dihubungi semula. So sekiranya ada apa-apa tawaran kerja yang kita nampak di laman belian online, kena berwaspada. Biasanya ini adalah taktik yang digunakan oleh sindiket untuk menipu duit-duit. And then last kali untuk modus operandi terkini adalah sewaan akaun media sosial lah. So yang ini
suspek akan menghubungi mangsa untuk menawarkan menggunakan akaun media sosial mangsa seperti WeChat. Alasan yang sering digunakan adalah WeChat yang didaftar oleh suspek baru, jadi dia nak buat bisnes jualan online tak laku. So dia memerlukan WeChat, akaun WeChat yang telah beroperasi, yang telah digunakan more than 2 years punya. Jadi di sini dia akan bagi tahu kalau 1 bulan dia boleh guna kita punya WeChat account, dia akan bayar yuran macam RM50 ataupun 100 sebulan. Kalau mangsa-mangsa terberdaya dengan sewaan duit yang akan diterima, biasanya akan membenarkan suspek untuk menggunakan WeChat account diorang lah. Actually benda ini adalah sangat berbahaya sebab kalau orang menyewa akaun WeChat kita menggunakan untuk apa-apa kes jenayah, kita sebagai pemilik akaun WeChat tu pun akan terlibat dalam kes-kes jenayah yang dilakukan oleh suspek. So jangan disebabkan oleh tawaran duit yang diberikan oleh suspek kita membenarkan mereka menggunakan media sosial kita. Kita harus tahu and fikir bahawa akaun media sosial kita adalah something yang sangat personal, so kita kena lindungi seperti kita lindungi akaun bank kita. Jangan favor, jangan layan permintaan sebegini. Jangan juga terikut-ikut dengan show kawan-kawan yang pernah sewa, yang kata sudah sewa 6 bulan, yang sudah terima duit pun and then tiada rasa terlibat, tiada apa-apa masalah ataupun penglibatan dalam kes-kes jenayah. Yang sebab yang kawan-kawan kita tu mungkin adalah satu bait yang digunakan oleh suspek untuk menipu mangsa lain untuk ikut dalam sindiket tersebut, iaitu membenarkan akaun media mereka digunakan untuk melakukan kes-kes jenayah lah. Seterusnya saya akan bagi juga ke satu slide yang dipanggil new account holder yang akan menjelaskan bahayanya kalau kita membenarkan orang guna kita punya akaun media sosial. Next. Okay. Untuk new account holder, sama ada kita punya akaun bank digunakan oleh suspek ataupun kita punya akaun media sosial digunakan oleh suspek untuk kegiatan jenayah. So biasanya kita akan panggil mereka ni new account holder ataupun account keldai. So untuk ni ada 2 jenis mangsa lah. Satu mangsa tu sedar dan di mana dia menjualkan butir-butir akaun serta kad ATM kepada sindiket. Dan apabila sindiket dapat akaun ni, mereka akan gunakan untuk melakukan kegiatan jenayah lain seperti yang tadi saya bagi tahu tu, pelaburan yang tidak wujud ataupun pembelian online yang tidak pembelian online, scam pembelian online tu, di mana sindiket akan memberikan akaun kita kepada mangsa lain untuk memasukkan duit. Selepas duit dimasukkan, mereka akan memindahkan keluar duit tersebut ke akaun ketiga, pihak keempat, pihak kelima. So bila polis siasat di mana duit tu dimasukkan, duit semua tu dimasukkan kepada akaun kita. Jadi kita ni sudah jadi sebagai satu tool kepada sindiket, and then kita ni sebagai pembantu kepada ahli sindiket untuk menipu orang juga. So untuk di sini kita ada 2 jenis. Sama ada satu kita sedar kita menjual kepada sindiket, ataupun kita tak sedar di mana kita diperdaya oleh sindiket untuk memberi butir-butir akaun termasuk kad ATM kepada sindiket lah. Biasanya dalam situasi tak sedar tu berlaku kepada mangsa dalam kes pinjaman tidak wujud. That's why adalah sangat penting kalau kita perlukan apa-apa pinjaman, seharusnya dibuat dengan institusi perbankan yang berdaftar di negara kita lah, seperti bank-bank komersial. Jangan sekali-sekali pinjam duit dengan melalui online yang tadi saya explain tu, sebab
selain daripada kita jadi mangsa apabila kita bayar wang-wang kepada sindiket untuk pinjaman yang tidak wujud, kita juga merupakan akan menjadi mangsa new account holder apabila kita mendedahkan betul-betul account kita kepada sindiket. Sebab sekiranya betul-betul siasatan polis menunjuk kepada new account holder ni terlibat dengan sindiket penipuan, kita pun boleh didakwa di mahkamah, ada section-section tertentunya lah. So dinasihatkan akaun bank kita simpan, kita jaga dia, jangan sewa bagi orang, jangan bagi tahu orang siapa-siapalah kita punya betul-betul akaun, terutamanya pembangkang online tu jangan bagi tahu dengan orang lain sebab orang boleh gunakan untuk terlibat dalam penipuan lah. Okay, next. Ini adalah paparan statistik jenayah cyber di negeri Sabah. Boleh tengok di sini untuk tahun 2019 kita ada sebanyak 761 kes dan melibatkan kerugian sebanyak 33.5 juta. Untuk tahun 2020 sebanyak 1,069 kes dan melibatkan kerugian sebanyak 24.8 juta. Untuk tahun 2021 sehingga 30 September 2021, kes adalah sebanyak 888, tetapi kerugian adalah banyak iaitu 41.6 juta. Saya percaya untuk 3 bulan yang masih berbaki, sekarang berbaki 2 bulan. Nah, kes akan meningkat juga walaupun sebab ini kita tidak dapat nak elak. Next. Sebab akhir-akhir ni, next, dalam zaman COVID ni, next, walaupun pihak polis telah memberikan kesedaran, cuba memberi nasihat melalui ceramah, melalui walk, meet and greet, banyak melalui memberi nasihat melalui media sosial seperti iklan di Facebook, seperti mengiklan di radio ataupun memberi wawancara di televisyen. Namun demikian, kes-kes jenayah cyber masih berlaku lagi dan semakin meningkat. This is especially dalam zaman COVID-19 ni lah, di mana semua orang terpaksa bergantung online untuk urusan harian lah. Kalau kita tengok, kalau dulu sebelum era COVID-19 ni, biasanya online tu kita dengar untuk urusan pembangkang saja. Tetapi dalam masa sekarang, online ni semacam seolah-olah menjadi satu norma baru kita, di mana kita dinasihatkan supaya jangan keluar rumah, contohnya work from home tu, ataupun kalau kita ada apa-apa urusan, kalau boleh kita buat secara online. Untuk even yang untuk permohonan kad pengenalan bagi individu yang berumur 12 tahun, itu pun kena melalui online dulu, di mana kita isi semua borang online, submit, lepas lulus baru kita boleh ambil IC kita di pejabat JPN lah. And then untuk kelas online biasalah, untuk dari tadika sampai sekolah menengah ataupun universiti, semua adalah online. Untuk penempahan penghantaran makanan, pembayaran bil-bil ni semua online. Jadi kita tidak menafikan, kita memang urusan harian kita bergantung kepada online. Jadi kami pihak polis cuba nak nasihat orang awam supaya lebih berhati-hati apabila kita berurusan online. Next. Ini adalah antara tips-tips mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Yang pertama sekali, jangan panik kalau kita terima apa-apa panggilan telefon daripada individu yang seperti yang saya bagi tahu tu, dari individu yang cuba
Macau scam yang cuba nak scam kita, mengaku diorang ni daripada pihak berkuasa tu. Kalau kita terima panggilan telefon yang sebegini, just catat apa yang dia bagi tahu kita terlibat dengan, sama dia daripada pihak polis. Kalau dia cakap kita terlibat dengan kes accident, okey, catat saja. Ataupun dia bagi tahu dia dari lembaga hasil dalam negeri, kita ni tak bayar cukai, okey, catat dulu. Ataupun dia bagi tahu dia ni dia ni daripada pos laju, and then ada satu kotak barang yang atas nama kita, di dalam terjumpa dengan nama IC kita, tetapi memiliki banyak-banyak kad ATM orang lain. Sekiranya kita ada terima apa-apa panggilan sebegini, just catat bukti-bukti yang diberikan tu, maklum kepada pemanggil yang kita akan buat semakan terlebih dahulu sebelum tindakan akan diambil. Lepas tu letak gagang. And then kita boleh semak di kalau dia mengaku dia daripada balai polis, pergilah balai polis yang berdekatan untuk semak. Kalau dia mengaku dia daripada lembaga hasil dalam negeri, just pergi kepada pejabat lembaga hasil ataupun kontak nombor pejabat lembaga hasil dalam negeri negeri masing-masing lah, dan tanya betul ke, buat semakan dulu. Sebab biasanya kalau urusan sebegini tidak akan melalui panggilan telefon je. Biasanya kita harus hadir di contohnya kalau kes-kes polis, kita harus hadir di pejabat balai polis untuk buat siasatan, untuk membantu siasatan. So jangan layan panggilan daripada pemanggil sebeginilah. Yang kedua, kalau boleh, biasanya saya praktiskan yang inilah, saya tidak akan jawab panggilan daripada nombor yang tidak kenali itu. And then kita kalau boleh, ada apps yang kita boleh install dalam kita punya handphone untuk mengenal pasti True Caller ID. Di sana kita boleh check adakah dia akan menyatakan panggilan tu dari mana. So kalau nombor telefon handphone yang menyatakan daripada lembaga hasil dalam negeri, ini adalah satu telltale sign bahawa ini merupakan panggilan daripada sindiket. Jadi kita boleh ignore, jangan jawab panggilan tersebut. Jangan mudah terpedaya dengan apa-apa yang si pemanggil sudah bagi tahu. Kita semak terdahulu dengan pihak yang berkaitan untuk pengesahan. And then yang keempat untuk berkenaan dengan belian online lah. Jangan terburu-buru ataupun mudah percaya dengan harga murah yang ditawarkan tu. Biasanya kalau sindiket begini, dia akan lock harga. Maklum kita ada orang lain lagi berminat nak beli, kalau nak cepat kena bagi deposit dulu. Jangan percaya dengan harga murah yang ditawarkan. Kita seharusnya buat semakan terdahulu dulu. Sebab yang harga yang terlalu murah, tidak munasabah tu biasanya adalah daripada sindiket penipuan ni. Dan kita sentiasa kena ambil tahu perkembangan semasa lah. Contohnya macam COVID-19 ni, kalau sebelum ni bila mula-mula kita minta untuk daftar diri untuk mengambil vaksin tu, ramai yang tolak vaksin. Tetapi selepas pendekatan diambil di mana sekiranya kita tidak terima 2 dos vaksin, kita tidak boleh masuk kedai makan ataupun pergi shopping mall atau pergi mana-mana saja. So apabila ada pendekatan yang sebegini, ramai yang nak mohon nak pergi dapat vaksin. Ada juga sindiket yang ambil kesempatan untuk sama ada offer dengan kita, sekiranya kita bayar dengan mereka akan dapat atur supaya kita terima vaksin, ataupun dia akan offer yang dia dapat vaksin yang dengan harga yang sangat murah untuk minta kita membuat pelaburan je. Everything adalah berkenaan dengan perkembangan semasa lah. Sekiranya kita ada apa-apa offer sebegini, kita semak dahulu, jangan percaya dengan tawaran yang sebegini lah. Okay. Yang sangat penting, kalau kita terlibat dengan apa-apa kes jenayah ke ataupun kes yang lembaga hasil dalam negeri ke, pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan tidak akan meminta kita untuk meminta duit kepada mana-mana akaun untuk membantu siasatan.
Kalau untuk membantu siasatan, kalau kami polis pun semua akan dijemput datang ke pejabat polis, balai polis tu, pejabat IO, AIO tu untuk membantu siasatan. Kita tidak akan berurusan melalui panggilan telefon saja di mana suruh masuk akaun di sini, duit pindahkan satu akaun untuk membantu siasatan. Kalau panggilan tersebut memang adalah daripada sindiket penipuan. Jadi jangan percaya apa-apa panggilan daripada sindiket yang berkenaan dengan kes-kes konon kes-kes polis ke kes-kes lembaga hasil. Kita buat semakan dulu, jangan ikut arahan dia untuk meminta duit ke mana-mana akaun. Buat semakan dah pergi ke balai polis yang berdekatan. Okay. Tips yang selepas tu kita dinasihatkan untuk berkongsi ataupun bertanya kepada ahli keluarga yang lain. Satu, kita boleh kalau orang lain boleh nampak yang kita ni mungkin kita ni sebagai mangsa, mungkin masa tu bila kita diterima panggilan, kita dalam keadaan panik, takut. Jadi kita mungkin akan percaya cakap bangsa. Sekiranya kita ada terima, kita boleh tanya kepada ahli keluarga, betul ke ada benda-benda begini? Kita berkongsi dulu, bertanya dulu supaya kita boleh kira semak lah, supaya kita tak jadi mangsa penipuan. And then yang selepas ni membuat semakan terlebih dahulu sebelum menerima pertambahan rakan di media sosial ini biasanya adalah untuk love scam lah. Bagi love scam tu biasanya diorang akan menampar kita sebagai rakan di media sosial. So bagi saya tidak akan berkawan dengan orang yang saya tidak kenali di media sosial. Saya tidak akan accept friendship sebegini. Sebab bagi saya siapa yang di belakang komputer tu pun saya tidak tahu. Saya tidak akan percaya begini. Jadi untuk nasihat kepada orang awam pun sama juga. Sebelum kita terima friendship request ni, semak dahulu. Mungkin kalau dia adalah friend dengan friends kita, mungkin bolehlah. Kalau ini adalah orang yang baru tiba-tiba nak minta friend tu sebab dia nak, kononnya dia nampak yang kita punya account, gambar profile picture kita, dia suka kita, nak jadi kawan kita. So janganlah terima request sebegini ya. Next pada semasa berkongsi maklumat di media sosial. Kalau sekarang zaman moden, kalau FB pun kalau kita apa-apa ada berita gembira ke ataupun biasanya kita akan kongsi di dalam media sosial, sama ada di Instagram ke, Facebook ke, WeChat ke ataupun di kita punya WhatsApp di status sana. Jadi adalah nasihatkan supaya janganlah sewenang-wenangnya untuk berkongsi maklumat peribadi di media sosial, sebab kita akan mendedahkan kita punya keadaan kepada sindiket penipuan ni. Ada pernah satu kes yang saya dimaklumkan, bila orang tu share terlalu banyak maklumat dia di media sosial, di mana dia pun terlibat dengan menjadi mangsa samun. Dia ni ceritalah untuk kenapa kita dinasihatkan supaya jangan berkongsi maklumat di media sosial. Ada satu kes ni di mana mangsa tu dia pergi ke kenduri kahwin. So biasanya kalau kita pergi kenduri kahwin, banyaklah kita letak emas-emas di pakai satu badan pergi kan. So dia share di media sosial, and then 2-3 hari selepas dia share, tiba-tiba dia jadi mangsa kepada samun. Orang suspek pecah masuk dalam rumah dia, lepas tu samun dia lah. And then suspek tanya dia, di manakah emas yang kamu simpan? Dia mangsa pun bagi tahu, saya tiada emas, tiada. Dan suspek mendedahkan bahawa dia pernah tengok mangsa ni share gambar-gambar yang dia pakai emas ni penuh satu badan di media sosial. Jadi paksa juga mangsa untuk mendedahkan di mana dia simpan. Bila dia tak bagi, lepas tu dia telah ditikam oleh penjenayah tu.
So ini adalah satu sebab di mana kita nasihat supaya jangan sekali jangan kena berpada-padalah bila kita berkongsi maklumat kita di media sosial. Kita tidak tahu siapa yang tengok gambar kita, kita tidak tahu siapa yang memperhatikan pergerakan kita. Okay? Nasihat yang selepasnya adalah lockout dan clear cookies selepas selesai melayari akaun peribadi seperti FB, Twitter ataupun email lah. Menggunakan kata laluan yang rumit dan tukar secara berkala. Jangan guna kata laluan yang sama untuk semua akaun. Pasang antivirus pada komputer dan jangan buka attachment sewenang-wenangnya dari penghantar yang kita tidak kenali. And then untuk sekiranya kita ada menggunakan wifi yang disediakan, pastikan menggunakan wifi dalam keadaan kawasan yang selamat. Biasanya saya tidak akan menggunakan wifi untuk pembangkang peribadi ataupun yang saya biasanya dia menggunakan wifi di tempat umum lah. Sebab wifi umum ni biasanya sangat senang untuk hackers masuk kita punya handphone ataupun kita punya komputer. Adalah bagus sekiranya kita guna balik kita sendiri punya data. Okay, jangan tamak sebab tiada wang yang mudah dalam internet. Jika orang offer ada apa-apa pelaburan ke, ada apa-apa yang sewa akaun yang kita boleh terima tanpa banyak menggunakan, tanpa banyak bekerja, jangan tamak. Tiada wang mudah dalam internet lah. And then last kali elakkan melayari website yang sebarangan, terutama website lucah sebab kita tidak tahu apa Trojan virus yang boleh masuk ke dalam kita punya laptop atau komputer yang akan mencuri maklumat peribadi kita. Next. Okey, ini adalah Semak Mio. Ini adalah biasa untuk mereka yang membuat pembelian online di mana kita boleh semak iaitu sama ada akaun yang digunakan oleh seller tu pernah dilaporkan dalam apa-apa kes jenayah ke tidak di http://ccid.rmp.gov.my/semakmio. Tapi yang penggunaan ini adalah di-showkan kepada pembeli, tetapi jangan bergantung semata-matanya kena dengan apa yang disemak ini. Kadang-kadang ada yang akaun yang belum sempat kami daftar tetapi sindiket sudah pernah guna. So kalau kita semak di dalam sana, biasa kita ada nampak tu kalau dia ada terlibat dengan aktiviti jenayah, dia akan keluar di sana. Kalau dia tak terlibat dalam aktiviti jenayah, biasa dia akan carian kosong. Tapi walau bagaimanapun jangan percaya 100% on these apps. Sebab ada akaun yang belum sempat pihak polis daftar di dalam and then suspek ada guna akaun tersebut lah. So walau bagaimanapun ini adalah satu cara untuk kita berhati-hati semasa membuat pembelian online lah. Next. Okay, ini adalah apabila kita masuk dalam Semak Mio account akan nampak di sini. Okay, next. Next. Okay, CCID info online ini adalah untuk mensemak status laporan polis yang kita pernah buat ataupun untuk kita menyalurkan maklumat kes-kes berkenaan dengan kes-kes jenayah komersial. Sekiranya kita apa-apa maklumat yang ingin disalurkan kepada pihak polis, kita boleh menghubungi hotline yang ni 013-2111-222 melalui WhatsApp sama ada untuk mengetahui apakah status laporan polis kita ataupun bertanya berkenaan dengan kes-kes jenayah, pengesahan kes-kes jenayah komersial yang berlaku ataupun menyalurkan maklumat berkenaan dengan kes-kes jenayah komersial. Next. CCID Scam Response Center adalah satu tempat di mana kita boleh menyemak modus operandi skema yang terkini. Sekiranya kita terima apa-apa panggilan yang kita rasa was-was, betul ke tidak, salah satu kita boleh semak di sini, kita boleh call sana, tanya dengan pegawai bertugas di sana sama ada itu adalah satu scam ke ataupun betul. Next. Saya rasa saya sampai penghujung habis slide saya.
saya rasa saya pun over masa saya sebab tadi masalah teknikal di mana saya tak jumpa saya punya slide, minta maaf. Saya buka kepada apa-apa soalan kepada Tuan Hizan ataupun Flo lah. Okey, Puan Penceramah, di sini ada 2 soalan daripada peserta aplikasi Zoom. Soalan pertama, bagaimana skamer mendapat nombor telefon kita kerana kita tidak pernah mendedahkan nombor handphone kepada mereka kecuali rakan dan kenalan rapat kita sahaja. Itu adalah soalan yang pertama, Puan. Saya jawab soalan pertama dulu. Actually, kita ni kadang-kadang isi sebetul-betulnya cara sindiket tu nak dapat kita punya account, saya not sure dari mana dia dapat lah. Tetapi daripada masa kita isi apa-apa borang di contoh supermarket, kalau kita masuk apa-apa peraduan ataupun dia boleh ambil telefon kita melalui FB, media sosial, contoh Instagram. Kalau kita ni macam seller, kita mesti ada papa kita punya handphone di dalam medsos kan. So ini salah satu cara yang sindiket boleh dapat kita punya handphone. Nah, saya pun tak dapat nak jawab dengan betul-betul macam mana sindiket tu dapat kita punya handphone. Mungkin ini soalan ni boleh ditujukan kepada pihak SKMM lah. Tetapi setahu saya kalau itu yang saya beritahu, kita ni dinasihat jangan berkongsi maklumat kita terlalu banyak di media sosial, di mana dia akan open kepada sindiket untuk mendapat kita punya particulars. Saya tak boleh cakap yang mungkin ada bantuan daripada dalaman. This one mungkin pihak SKMM boleh bantu jawab lah. Soalan kedua kan? Puan nak tanya, jika ketirisan tersebut datang dari kaki tangan penguatkuasa itu sendiri, adakah kami sebagai pengguna ataupun orang awam masih lagi selamat? Itu adalah soalan yang kedua. Soalan ni lebih kurang dengan yang nombor 1 ni. Minta maaf buat masa ni saya tidak dapat jawab soalan ni. Saya perlu bantuan daripada rakan dan di SKMM untuk menjawab lah. Saya pihak polis cuma boleh nasihat kita saya berhati-hati sahaja. Yang tu saya rasa pihak SKMM lah yang boleh menjawab lah. Minta maaf Tuan. Okey, seterusnya diminta para peserta sekiranya masih ada soalan yang ingin dikemukakan kepada Puan Penceramah kita pada pagi ini. Boleh bertanya. Okey. Berkenaan dengan penipuan dalam talian atau dikenali sebagai online scam, saya fikir dia bukanlah perkara baru, dan saya fikir ia berlaku di mana-mana tempat di seluruh dunia pun, kan? Okey, saya nak tanya, apakah strategi pihak berkuasa keselamatan atau pihak berkuasa yang berkenaan untuk membantras jenayah skema ni daripada dia semakin berleluasa? Minta maaf Tuan, tadi Tuan cakap penipuan online ke ataupun generally penipuan online kan? Ya, online scam. Okey. Salah satu benda yang kami pihak berkuasa boleh buat adalah membagi ceramah sebegini untuk memberi nasihat kepada orang awam lah supaya berhati-hati bila kita berurusan online. So actually sindiket ni boleh katakan diorang macam cendawan yang tumbuh selepas hari hujan. Di sini kita tangkap satu sindiket, sana akan wujud satu sindiket. So memang benda ini akan ongoing, kita akan cuba untuk menghapuskan saja. So buat masa ini kami hanya boleh memberi nasihat supaya berhati-hati
semasa kita membuat apa-apa aktiviti online lah. Kalau kita terima panggilan tu kena berhati-hati. Macam yang ceramah yang saya bagi ni, kalau boleh minta tolong tuan-tuan puan-puan balik untuk berkongsi dengan saudara mara, rakan-rakan supaya kita lebih kenal apa itu online scam. Kalau kita lebih berhati-hati semasa kita berurusan online, dengan harapan supaya kita tidak menjadi mangsa penipuan lah. We are trying to create awareness among the people in Malaysia. Okay, Tuan? Ada apa-apa soalan lagi? Ya, Okey, sekiranya satu lagi soalan saya nak tanya. okey. Saya pun sebenarnya pernah juga menjadi mangsa scammer. Okey. Persoalan saya ialah bagaimana pihak scammer ini boleh mengetahui nombor kad pengenalan saya, nombor akaun saya, atau dalam umumnya ialah butiran pribadi saya. Tapi saya lebih suka yang akaun pribadi. Kadang-kala saya berfikir begini. Kadang-kala saya berfikir kepercayaan saya kepada bank negara umpamanya. Ada kemungkinan saya cuma jangkakan ini. Saya tak tuduh yang sebenar-benarnya. Saya jangkakan. Kadang-kadang saya berfikir begini. Bagaimana pihak scammer ni tahu butiran akaun bank, jumlah wang yang ada di bank kan? Seolah-olah saya boleh anggap ada pihak-pihak di mana-mana bank lah. Sama ada bank negara atau bank-bank cawangan yang membocorkan maklumat ini. Jadi saya minta lah pencerahan sejauh mana kebenaran kenyataan ini. Itu. Untuk makluman Tuan, setakat ini untuk pihak PDRM di Sabah tak adalah terima laporan kes bahawa ada pembocoran maklumat perbankan lah. So, saya tidak dapat menjawab soalan Tuan tu sebab kalau apa-apa yang saya jawab itu adalah andaian daripada saya saja, seperti mana andaian Tuan kepada bank negara ataupun kepada bank-bank yang berkaitan lah. So, saya rasa saya tidak sesuai untuk menjawab soalan tu, Tuan. Minta maaf, Tuan. Okey, selamat tengah hari. Selamat pagi. Saya Muhammad Tar dari JTK Sabah. Soalan saya sudah type. Okey, sekiranya saya kena scam lah, senang cerita. Sekiranya saya baru membuat transaksi dan baru saya dapat tahu, sebenarnya saya kena scam. Sebab contohnya kita boleh tahu dia transaksi, kita kontak terus dia blok kita kan. Jadi baru saya tahu bahawa saya sebenarnya kena scam. So apakah tindakan yang patut saya buat supaya akaun tu baru kita transfer, so sepatutnya duit itu masih ada pada akaun penerima kan. Jadi apakah tindakan yang perlu saya buat lah supaya seboleh-bolehnya duit itu tidak beredar. Contoh akaun penerima tersebut dibekukan kah, so sehingga kita dapat selesaikan laporan untuk dapatkan untuk makluman Tuan Muhammad Tar ni, scammer ni kalau nak pindah duit daripada akaun dia sangat cepat. Between a few second dia boleh pindah terus. Tetapi sekiranya kita jatuh sebagai mangsa penipuan, benda perkara yang pertama kita harus buat adalah buat panggilan kepada bank untuk stop transaksi tersebut dahululah. Tengok sama ada kita sempat untuk block dia punya transaction supaya dia tidak keluarkan duit kita. The second thing is untuk pergi ke balai polis yang berdekatan membuat laporan polis. Selepas kita membuat laporan polis, kita akan dirujuk semula kepada bank untuk proses selepasnya lah. Tetapi kalau kita cakap kita baru sahaja transfer duit ke akaun suspek, cepat-cepat kita call bank untuk block dia punya transaksi dulu sebelum kita pergi urusan lapor polis and then urusan di bank. Masih ada peluang lah dapat tu
kalau sekiranya cepat-cepat tuh? Itu adalah up to bank yang berurus transaksi tersebut lah tuan. Sebab seperti yang saya bagi tahu ni, scammer ni sangat-sangat cepat dia orang. Dalam few second saja, kalau duit kita masuk saja, dia boleh transfer ke akaun lain. Kita akan cuba bank lah, bukan polis. I mean bank, kalau kita call kepada bank akan cuba block transaksi itu dulu. Sama ada berjaya dapat balik ke adalah tengok dengan prosedur apa yang bank bagilah. Okey, terima kasih. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengutarakan soalan kepada Puan DSP sebentar tadi. Pihak Intan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada DSP Puan Lai Meleng di atas sesi ceramah dan perkongsian sebentar tadi. Semoga apa jua yang telah disampaikan sebentar tadi mendapat sedikit sebanyak manfaat untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Tuan. Ya, sama-sama Puan. Sesi kita akan berhenti rehat selama 2 minit dan sesi ketiga akan disambung sebentar nanti. Terima kasih.